الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana jua kamu berada. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagia Tuan Nazir, Timbalan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid Kampung Sungai Lang Baru. Seterusnya tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya marilah kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cukup berkah ini, yang penuh rahmat ini, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati daripada yang sementara. Ada orang mati terus tuan-tuan. Kita alhamdulillah Allah SWT malam tadi kita tidur dengan penuh lenanya, dan pagi ini kita dibangunkan oleh Allah SWT. Dan perkara pertama yang kita laksanakan dalam kita melaksanakan perintah Allah SWT ialah kita solat subuh. Mungkin ada sebahagian besar tuan-tuan pagi tadi solat tahajud dan sebagainya, dan kita dapat melaksanakan satu perintah Allah SWT, solat subuh secara berjemaah. Dan kalaulah orang tahu tuan-tuan kelebihan orang yang solat subuh secara berjemaah, nescaya tiada orang yang solat secara bersendirian. Nabi SAW beritahu, barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, seolah-olah dia sembahyang sepanjang-panjang malam. Itu kelebihan yang Allah SWT bagi. Dan kalau orang tahu kelebihan-kelebihan, solat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik ganjarannya yang Allah SWT bagi dunia dan seisi-isinya. Dan kalaulah Allah SWT tunjukkan secara fizikal tuan-tuan, setiap ganjaran yang Allah SWT bagi kepada setiap apa yang kita laksanakan, lebih-lebih lagi orang berlumba-lumba untuk dapat. Tapi hari ini sebab tak nampak tuan-tuan, dia berdasarkan keyakinan, dan alhamdulillah dengan keyakinan yang ada pada diri kita, kita dapat sama-sama istiqamah, dan Allah SWT tidak membolak-balikkan hati kita. Dan saya yakin tuan-tuan orang yang sentiasa banyakkan doa kan, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka kekalkanlah hati kami ni daripada untuk kepada agama kamu dan ketaatan kepadamu ya Allah. Itu kita sentiasa doa tuan-tuan. Sebab hati kita ni akhir zaman ni dibolak-balik kan. Sekejap kita rasa Allah dekat kita dengan Allah, sesekali kita rasa Allah jauh kita dengan Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah SWT sabatkan hati kita untuk kita sentiasa menjadi orang masjid, hati yang sentiasa bertaut dengan masjid, ganjaran yang Allah SWT bagi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimati Allah SWT, pagi ni kita nak bawa satu tajuk, tapi tajuk sambungan seterusnya berkaitan dengan dosa-dosa besar. Tapi saya ambil 5 minit tuan-tuan untuk kita memandangkan kita dah semalam pun kita cuti umum, walaupun kita cuti biasa je semalam, hari Sabtu kan. Kalau hari Ahad hari ni cuti umum, esok kita cuti. Tapi sebab cutinya semalam, hari ni kita cuti juga, esok tak cuti lah. Kita sambut hari Malaysia, sebelum tu kita sambut hari kemerdekaan. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, hari ni kita duduk kat Malaysia tuan-tuan. Kita bukan duduk kat negara-negara yang bergolak. Kita tak duduk kat Libya. Hari ni Libya Allah SWT uji dengan banjir cukup besar. Habis tuan-tuan negara dia. Negara yang sebelum perang. Hari ni Allah SWT uji dengan bencana. Morocco, puluhan ribu mati tuan-tuan hari ni sebab bencana. Kemudian negara-negara luar kan, negara-negara yang tak aman, nak pergi masjid. Kalau duduk kat Eropah, nak pergi masjid seram-seram sejuk tuan-tuan. Kalau pergi Amerika dulu-dulu tuan-tuan,
Dulu-dulu azan tak boleh. Ni sejak bulan lepas saya dibenarkan azan secara jahar, speaker luar tuan. Kita alhamdulillah, walaupun ada orang petikai kan, oh ni apalah jaiz ni. Speaker boleh speaker luar untuk azan je. Untuk lain tak boleh dan sebagainya, sekadar selain daripada azan dan juga tarhim. Tapi kita masih lagi bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT bagi kita ketenangan tuan-tuan. Pergi keluar tak ada kena bom. Orang Palestin tuan-tuan. Ingat Syekh Ahmad Yassin dulu kan. Dia keluar daripada rumah kena bom, peluru berpandu tuan-tuan, bukan kena tembak dengan sniper, kena peluru pandu terus, tembak terus, meletup habis tuan-tuan. Hancur, tinggal dia punya wheelchair. Itu perjuangan orang-orang Islam kat luar negara tuan-tuan, nak dapatkan nikmat keamanan. Kita bersyukur pada Allah SWT, hari ini Allah SWT bagi kita nikmat keamanan. Tinggal saya ingat satu hadis, dia bukan hadis yang kuat tuan-tuan, dia hadis dhaif. Tapi kita nak dapat dia punya gist daripada hadis tu, hubbul watan minal iman, cinta negara sebahagian daripada iman. Hari ini adakah kita cinta dengan negara kita? Saya rasa cintalah kan. Duduk kat negara Malaysia, tak ada orang nak lari luar Malaysia dan sebagainya. Ini kita kena bawa tuan-tuan, hari ini kita dah bebas daripada penjajahan dari bentuk fizikal. Mungkin kalau dekat Rusia, Ukraine orang perang kan, untuk dapatkan bentuk fizikal bumi tu, tanah dan sebagainya. Orang dekat Yaman, orang dekat mana, dekat negara-negara Arab, Eropah datang perang dan sebagainya. Tapi hari ini kita alhamdulillah, kita 1957 dah merdeka daripada penjajahan dari bentuk fizikal. 1963 kita meraihkan bukanlah penjajahan, tapi penggabungan antara tanah Melayu dengan Borneo dan juga Singapura. Tuan-tuan, kita kena tahu tuan-tuan, macam mana kita rasa kita cinta kepada Nabi SAW, kita tahu apa perjuangan Nabi SAW. Kita cinta kepada isteri kita, kita tahu macam mana dia belakang sifat dan sebagainya. Kita sayang anak-anak kita, kita tahu tanggungjawab kita, hubungan kita dengan keluarga kita. Begitu juga dengan negara tuan-tuan, kita kena ada rasa cinta. Nak rasa cinta ni apa tuan-tuan, kita tahu sejarah perjuangan orang dulu-dulu. Walaupun orang dulu-dulu dianggap oleh penjajah-penjajah British ni, penjajah-penjajah Inggeris ni, ataupun penjajah Eropah ni tuan-tuan, orang yang mempertahankan negara, mereka anggap mereka ni pengganas. Tuan-tuan kita tengok Mak Kilau kan, Abdul Rahman Limbong, Tok Kenali dan sebagainya. Mereka yang berjuang bukan sekadar berjuang untuk mempertahankan agama, tapi mereka berjuang untuk mempertahankan negara. Akhirnya mereka ini dianggap sebagai pengganas. Kalau tuan-tuan lihat bagaimana di Libya tahun 1930-an, Omar Mokhtar, dia orang mempertahankan tanah air sendiri daripada dijajah oleh pihak Itali. Dia mempertahankan negaranya, akhirnya dia punya pengakhiran dekat tali gantung. Kita alhamdulillah tuan-tuan, tak ada dah. Kita punya pengakhiran biasa dekat peti undi je, lain tak ada dah. Tak ada pergi tali gantung dan sebagainya, tak ada. Sebab itu kita kena syukur dan kita kena tahu tuan-tuan sejarah negara kita. Kalau nak cerita tentang sejarah ni panjang lah. Saya bukan minat sejarah kan, tapi sesekali kita baca tuan-tuan supaya kita rasa Allah, macam ini rupanya. Kita semalam sambut Hari Malaysia, tuan-tuan tahu sejarah Hari Malaysia tu apa? Kadang-kadang kita tak tahu pun tuan-tuan. Macam mana dia punya sejarah, bagaimana penggabungan kita merdeka tahun 1957, kemudian 1963 tuan-tuan, penggabungan antara Malaysia, Tanah Melayu dan juga Borneo. Dipanggil Borneo Utara tu Sabah lah, dan juga Sarawak serta Singapura tahun 1963. Tapi 1963 tuan-tuan, sebenarnya penggabungan antara Borneo dan juga Singapura. Sarawak dia merdeka lebih awal tahun 1962 tak silap saya. Itu. Kemudian 1963 sepatut 1 Jun kita bergabung, kemudian ditangguhkan sebab ada beberapa bantahan. Kemudian nak disamakan tarikh dengan merdeka 31 Ogos 1963 untuk tarikh penggabungan Malaysia. Kemudian PBB dia buat satu pungutan suara tuan-tuan dengan Borneo. Akhirnya ditetapkan 16 September tu sebagai hari penggabungan antara Tanah Melayu dan juga Borneo dan juga Singapura, dan diwujudkan negara Malaysia tahun itu 1963. Kemudian perpecahan pula, berlaku perpecahan tuan-tuan 1965 tak salah saya. Perpisahan antara Malaysia dan juga Singapura 65 sehingga sekarang lah. Itu sejarah tuan-tuan. Tahu sejarah rasa Allah, itu hebatnya negara Malaysia aman tuan-tuan. Walaupun apa juga yang berlaku kat luar sana, dia berbeza dengan negara-negara luar, tetapi peranan kita cukup besar dalam kita nak membentuk
Sekarang ni penjajahan dari bentuk fizikal tak ada, tetapi kita punya merdeka, penjajahan kita dalam bentuk yang lebih luas. Dari segi akal, dari segi i'tiqad, dari segi apa lagi, dari segi pemikiran, dari segi segala-galanya tuan-tuan, hari ini semua telah dijajah oleh orang luar. Berjayalah mereka tuan-tuan, walaupun kita kata kita merdeka, tetapi dari segi fizikal ataupun dari sudut pemikiran kita masih lagi dijajah. Tuan-tuan, izm kat luar banyak tuan-tuan. Ajaran sesat banyak. Ajaran yang paling menakutkan tadi tuan-tuan, yang dekat dengan anak-anak muda, tuan-tuan tahu ajaran apa? Atheism. Tahu atheism? Orang yang tak berpegang dengan agama, dengan kepercayaan. Ni banyak tuan-tuan, anak-anak Melayu kita, kalau tuan-tuan buka FB, buka media sosial, type je, keluar tuan-tuan. Itu belum lagi dengan Freemason, belum lagi dengan macam-macam ajaran sesat yang 20 lebih yang masih aktif di Negeri Selangor. Allah, sangat merisaukan tuan-tuan. Belum lagi masalah sosial, belum lagi itu dan ini. Dan akhirnya tuan-tuan, hari ini ada satu lagi masalah. Masalah ini dah lama dah. Penyakit ni dah lama dah. Tetapi hari ini semakin lama semakin dengan adanya media-media ni tuan-tuan, ataupun dipanggil sekarang apa? AI. Kan? AI kan? Macam-macam orang boleh buat kan? Dijana oleh komputer. AI ni tuan-tuan, bukan dibuat oleh manusia. Memanglah asalnya oleh manusia, tapi orang sekarang semua orang zaman alfa kan, semua nak cepat je, nak cepat, zom, cakap keluar. Itu dipanggil AI tuan-tuan. Macam-macam dibuat dengan teknologi itu. Tapi akhirnya tuan-tuan, teknologi yang ada ni, walaupun dulu-dulu memang ada penyakit ni, penyakit yang kita nak bincangkan pada hari ini, penyakit yang sangat merisaukan kita tuan-tuan, iaitu penyakit takbur, bongkak, sombong, ujub dan angkuh. Ini tajuk kita pada pagi ini tuan-tuan, yang telah bermahajalela dalam hati manusia. Kita alhamdulillah tuan-tuan datang masjid, itu pun tak tahu ni, sebab ini dia lawan kepada sifat ikhlas. Ini semua ni tuan-tuan, takbur, bongkak, sombong, ujub dan angkuh ni, dia lawan kepada sifat ikhlas. Benda yang kita buat kerana Allah, tetapi apabila datangnya sifat meninggi diri, sifatnya manusia nak dipandang tinggi oleh manusia atau oleh makhluk, akhirnya dia berlawanan daripada sifat ikhlas. Dia buat sesuatu kerana manusia ataupun kerana makhluk. Ini sifat yang sangat, ni bukan satu sifat tuan-tuan, memang dipanggil satu sifat mazmumah, sifat yang dicela. Tetapi Imam Zahabi dikategorikan ini juga, dosa-dosa ini juga tergolong daripada dosa-dosa besar. Tuan-tuan boleh bayangkan, hari ini kita rasa yang sombong sikit-sikit je taubat. Saya teringat hadis daripada Imam Mas'ud, cerita tentang ancaman kepada orang-orang yang sombong ni tuan-tuan. Sampai satu tahap Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibr. Allahu akbar. Tuan-tuan tahu apa maksud dia? Tahu tuan-tuan? Tak masuk syurga tuan-tuan barang siapa yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada sifat kibir. Kibir ni apa tuan-tuan? Sombong. Tak masuk syurga tuan-tuan, sombong sikit je. Allahu akbar. Satu makhluk yang sombong, kalau tuan-tuan ingat kan, satu makhluk Allah SWT yang sombong dah ditempatkan di tempat yang paling mulia di dalam syurga Allah SWT, tetapi akhirnya sombong apabila Allah SWT perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Dia kata, aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah, kenapa aku nak sujud? Sedangkan dia perintah Allah SWT. Sombong tuan-tuan, sombong dalam syurga, tempat yang penuh dengan nikmat. Akhirnya Allah SWT campak dia keluar daripada syurga. Allah SWT, walaupun hari ini kerja dia untuk mengganggu kita umat manusia, dia janji dengan Allah SWT, Allah benarkan. Akhirnya tempat dia yang paling bawah dalam neraka Allah SWT. Itu makhluk yang dah pernah duduk tempat yang mulia tuan-tuan, dalam syurga Allah SWT, tapi dengan sebab sifat sombong Allah SWT campak. Kita ni syurga tak pernah nampak. Kita tahu syurga tu hebat, tak pernah masuk syurga lagi tuan-tuan. Semayang kita main-main lagi. Kita rasa kita macam belum lagi bertemu dengan Allah SWT dengan amalan, dengan redha Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita sombong, syurga tak masuk lagi tuan-tuan, tapi dah sombong kita dengan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, sifat ni kita kena jaga. Cuma sombong, takbur, riak, ujub ni dia dari segi tafsiran berbeza, tapi dia penyakit yang sama. Panjanglah, saya adalah nota dia kalau nak ceritakan tuan-tuan. Cerita tentang takbur. Takbur ni sama dengan sombong tuan-tuan. Kalau takbur ni daripada perkataan takabbara.
Disebut apa? Takbur inilah berperasaan tinggi dan suka menganggap diri sendiri lebih mulia, lebih pandai, lebih cerdik dari orang lain. Itu kita kena muhasabah diri, tuan-tuan. Hari ni penyakit ni dah, kalau dulu penyakit tu orang sebut dari segi pemerintahan, dari segi lafaz, lisan dan sebagainya. Hari ni zaman AI, zaman media sosial, tuan-tuan, kadang-kadang kita tonjolkan satu benda, kadang-kadang niat orang berbeza, betul tak? Nanti kita akan cuba bincang, tuan-tuan, hukum-hukum orang yang letakkan satu gambar, niat yang berbeza. Dia macam orang yang bersedekah lah, tuan-tuan. Sedekah tak salah pun nak ambil gambar, tapi bersedekah kalau niatnya untuk bagi orang lain semangat untuk bersedekah, tu tak masalah. Tapi bersedekah, ambil gambar, war-warkan dan sebagainya, tapi niat dia untuk banggakan dia, aku juga orang yang bersedekah, aku juga orang yang hebat, aku juga orang yang kaya. Akhirnya keluar, tuan-tuan, perkataan sifat-sifat riak, sifat-sifat sombong. Akhirnya sifat-sifat ni, tuan-tuan, melahirkan apa, tuan-tuan? Melahirkan keangkuhan kepada manusia. Manusia hari ni berebut-rebut nak buat kebaikan, betul tak? Kan? Kita datang ke masjid, kita bagi sedekah, kita buat baik, perkara-perkara mahmudah dan sebagainya. Tapi takut-takut, tuan-tuan, ada terdetik dalam hati kita untuk sombong kepada Allah SWT. Ni aku buat, orang lain tak buat pun. Aku pergi masjid, orang lain tak pergi masjid pun. Sombong, tuan-tuan. Itu dipanggil ujub. Perasaan tinggi diri, tuan-tuan. Orang lain tak buat, aku buat. Orang lain tak ada, aku ada. Orang lain tak ada kereta besar, aku ada kereta besar. Itu ujub, tuan-tuan. Orang lain ada, orang lain tak ada ni, aku ada anak ramai. Orang lain tak ada anak, hina orang ni. Walaupun dalam hati, tuan-tuan. Benda tu datang daripada hati dia, kadang-kadang tak keluar daripada bentuk lisan. Dia bentuk membangga diri, tuan-tuan. Kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah orang dulu-dulu, tuan-tuan, bagaimana Allah SWT azab sebab datang sifat ni. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat riak dalam diri dia. Akhirnya Allah SWT hancurkan kaum-kaum tu. Kalau kita lihat, tuan-tuan, dulu-dululah, zaman dulu, daripada zaman Nabi Nuh AS kan, bagaimana kesombongan masyarakat pada ketika itu, bagaimana kesombongan keluarga sendiri, tak taat perintah Allah SWT. Diperintahkan sampai Nabi Nuh AS diperintahkan oleh Allah SWT buat kapal, dia ejek-ejek dan sebagainya. Bukan diejek oleh masyarakat sahaja, tetapi diejek oleh keluarga sendiri, tuan-tuan. Berlaku tak berlaku dalam masyarakat kita hari ini? Berlaku. Berlaku, bergaduh itu begini, putus silaturahim dan sebagainya. Walaupun keluarga sendiri. Itu zaman Nabi Nuh AS dah ada dah. Akhirnya mereka semua sombong, tuan-tuan. Apabila Allah SWT hancurkan dengan banjir masyarakat pada ketika itu, anak dia dah nak lemas ni. Cakap tak payah bapak, aku nak pergi berenang ke gunung yang lain, akan selamat. Sombong, tuan-tuan. Akhir semua hancur, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, hari ini manusia sombong, takbur ni paling besar sombong kepada Allah SWT. Ini bukan sikit, tuan-tuan. Hari ini orang yang sombong kepada Allah SWT, akhirnya Allah SWT azab. Hari ini banyak kan, tuan-tuan, azab yang Allah SWT bagi, betul tak? Dengan banjir, dengan itu, dengan ini. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita kata ini bencana alam. Kita kat dalam Malaysia, alhamdulillah, tuan-tuan, kat luar negara siap ada gempa bumi. Kena kat Indonesia, bergegar kita pun rasa macam takutnya, tuan-tuan. Sedangkan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, apabila Allah SWT datangkan kiamat, tuan-tuan, gunung ganang ni jadi macam kapet, tuan-tuan. Akan dia hancurkan dunia ni. Bukan gempa bumi lagi, hancur dah. Cuma yang hebatnya, tuan-tuan, kiamat tak akan dilihat orang yang dalam hatinya ada iman. Itu kiamat. Kiamat tak akan dilihat oleh orang yang walaupun dalam hatinya ada setitik iman, tuan-tuan. Dia kiamat ni untuk orang kafir yang total, tuan-tuan, akan diperlihatkan. Itu pun kita dah takut, tuan-tuan. Apabila Allah SWT datangkan gempa bumi, kita tengok video macam mana bangunan runtuh. Tuan-tuan pergi Morocco. Morocco negara Arab ni, dia bukan negara macam kita kan. Dia negara kering kan. Dia bukan ada piling, bangunan ada piling sampai 2-3 tingkat kat bawah. Dia tak. Dia punya piling, dia gali lubang besar-besar, dia buatlah 2 tingkat ke bawah, dia buat beam kat bawah, dia naikkan bangunan 10-20 tingkat. Itu negara-negara Arab macam itulah. Kat Mesir macam tu juga. Dia tak ada, pasal tanahnya dah keras, tuan-tuan. Tapi apabila dia kena banjir, tuan, banjir besar, akhirnya bangunan tu macam tanah liat yang kena dengan api ya. Macam tanah biasa ni, tuan-tuan, yang kena dengan air, habis sapu macam tu je. Itu yang Allah SWT bagi.
azab-azab tuan-tuan. Gempa bumi sana sini ada. Kalau tuan-tuan tengok dekat negara Eropah sana, dekat utara banjir, dekat barat dia terbakar. Kan nampak macam pelik kan? Tapi itu salah satu daripada azab Allah SWT. Kalau orang-orang yang beriman yakin tuan-tuan, dekat Australia macam juga, sebelah ni banjir, sebelah ni terbakar, sebelah sini kena apa? Kena salji dan sebagainya. Itu Allah SWT bagi. Kita alhamdulillah tuan-tuan, sesekali Allah SWT bagi. Kita kena anggaplah ujian yang Allah SWT bagi ni bukanlah satu bencana, tetapi rahmat dan kasih sayang Allah SWT nak bersihkan bumi kita. Itu kita kena anggaplah. Jangan kita ni manusia ni tengok, oh ini sebab ni orang ni tak ni lah. Orang ni kena sikit uji Allah SWT. Ni sebab tak semayang, tak datang masjid dah ni. Ni kena bencana ni. Ni orang ni tak azan lah kat sana ni. Ni pemerintah ni, semua kita salahkan orang tuan-tuan. Kita tak salahkan diri sendiri. Sebab itu tuan-tuan, hari ni kita banyak tunjuk orang. Kita salahkan orang sana, salahkan orang sini kan. Dia sama macam rumah tangga lah. Kalau rumah tangga, siapa sesi dengan saya mesti keluar jari ni tuan. Tapi begitulah kita tuan-tuan. Kita banyak tunjuk orang, cakap orang ni. Dalam rumah tangga kita salahkan pasangan, salahkan anak-anak. Dalam masyarakat kita salahkan nazir, salahkan tu kalau kat masjid. Dekat dalam pejabat kita salahkan orang ni. Semua kita je betul tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, hari ni banyak sangat tunjuk orang. Salah pemerintah ni lah, salah itulah, salah inilah. Macam kita hebat sangat tuan-tuan. Hari ni kita kadang-kadang kena muhasabah. Kita banyak sangat tunjuk orang. Hari ni jari yang 4 ni tuan-tuan patah balik kat kita. Kadang-kadang benda tu datang daripada diri kita sendiri tuan-tuan. Lagi-lagi sifat ni, sifat ujub, sifat takbur yang Allah SWT letakkan di dalam neraka Allah SWT, tempat yang paling bawah. Tuan-tuan bayangkan, sombong sikit sebesar zarah kan. Zarah ni tak nampak tuan-tuan. Beras besar lagi. Pasir yang sebutir tu besar lagi. Zarah ni benda yang tak nampak. Kena pakai teleskop kena tengok lah tu apa benda tu kan. Apa dia? Mikroskop. Bukan? Tak kisahlah, yang penting tuan-tuan tengok teropong tu, tengok kat bawah tu tak nampak. Tengok tu baru nampak tuan-tuan. Tengok DNA dan sebagainya kan. Kalau laki tu air sperma tu, tengoklah benda-benda berenang dalam tu yang 20 juta tuan-tuan. Tengok tu kat situ. Zarah tak nampak tuan-tuan. Walaupun ada terdetik kat dalam hati kita sifat sombong tuan-tuan, Allah SWT letakkan dalam neraka Allah SWT. Apatah lagi orang-orang yang memang betul sungguh-sungguh sombong tuan-tuan. Bagaimana Allah SWT hancurkan Fir'aun sebab kesombongan dia. Nabi Musa AS datang dakwah dan sebagainya, dah tunjukkan dengan tongkat lawan ahli sihir, akhirnya menang dan sebagainya. Tidak juga beriman kepada Allah SWT. Dengan sombong dia, sebab apa? Sebab Allah SWT tak bagi dia sakit. Fir'aun tak sakit tuan-tuan. Kita sakit. Seminggu sikit sakit, kita pergi klinik. Kat Banting pula banyak klinik kan. Klinik sana besar ada, kecil ada, yang murah ada, yang mahal ada. Pergi klinik, adalah kita punya ikhtiar tuan-tuan. Fir'aun Allah SWT bagi tak pernah demam tuan-tuan. Tak pernah demam. Sombong. Ni kesombongan yang ada. Akhirnya asalnya nikmat tu daripada Allah SWT. Dia tahu itu nikmat daripada Allah SWT. Tetapi apabila dia rasa sombong tuan-tuan dalam diri dia, akhirnya dia lupa Allah SWT. Ni takbur yang pertama tuan-tuan. Takbur kepada Allah SWT. Banyak kita tuan-tuan, kita sombong dengan Allah SWT apabila Allah SWT dah bagi nikmat. Apabila Fir'aun alaihissalam pula, Fir'aun laknatullah tuan-tuan, dia sombong kepada Allah SWT, akhirnya Allah SWT hantar air je. Mati dengan air je tuan-tuan. Kejar Nabi Musa AS, Allah SWT tutup dalam Quran kan, sebut kan, tutup laut tu, mati dalam laut. Walaupun dia punya jasad ada kan tuan-tuan, sampai sekarang ada Fir'aun, jasadnya telah dimumia kan, pergi kat Mesir. Itu pun orang bangga-bangga tuan-tuan, pergi Mesir, siap selfie dekat piramid dan sebagainya. Saya tak pernah tuan-tuan pergi piramid, saya duduk 4 tahun. Saya pernah pergi sekali je. Itu pun sebab jadi pemandu pelancong kepada pelajar-pelajar perempuan yang baru. Jadi musyrif kan tuan-tuan. Dah lah aku tak pernah pergi. Disuruh pula jadi pemandu pelancong pula pergi tu piramid tu. Saya tak pernah pergi piramid tuan-tuan. Walaupun duduk 4 tahun di situ. Ada orang bangga-bangga tuan-tuan. Bangga benda tempat yang telah dilaknat oleh Allah SWT. Azab yang Allah SWT bagi. Pergi tengok mumia, kita bangga. Sedangkan dekat tempat negara-negara Arab ni, ramainya orang-orang alim kan. Pergilah makan Imam Syafi'i. Dan kita pula bergaduh tentang tawasul, tak boleh tawasul dengan orang-orang hebat dan sebagainya. Tapi pergi piramid boleh pula. Tengok makhluk-makhluk yang telah dilaknat oleh Allah SWT, kita bangga tuan-tuan. Tu kita terbalik dah, dunia dah sudah terbalik tuan-tuan. Akhirnya Allah SWT azab. Sebab apa? Sebab dalam diri dia ada sifat kesombongan. Tu kaum Ad,
kaum Samud. Mereka ni semua bangga tuan-tuan, Allah SWT bagi kelebihan. Kaum Ad ni Allah SWT bagi pilihan kelebihan dari bentuk fizikal. Hebat tuan-tuan. Dia punya tubuh badan hebat, dia boleh buat rumah bangunan, dia boleh buat mall di bukit-bukit. Hebat tuan-tuan. Tu pergi Petra dekat Jordan tuan-tuan. Ada satu bangunan dekat dinding gunung. Masuk dalam, hebat dia punya ukiran, dia buat. Kita hari ni, kita orang yang dah hebat, kalau perabot jati tu kan mahal kan, perabot jati ni kan, buat kita rasa hebatnya, dia boleh ukir pakai tangan. Orang Indonesia lah paling banyak tuan-tuan. Kalau perabot jati ni diukir dengan tangan, bukan dengan komputer, bukan dengan mesin. Hebatlah. Dia orang bukan kayu tuan-tuan, batu diukir. Dinding gunung tu diukir dengan tangan. Hebat. Akhirnya mereka sombong tuan-tuan kepada Allah SWT. Allah SWT datangkan azab. Kaum Samud. Kaum Samud ni tuan-tuan tahu zaman Nabi bila? Nabi bila je? Kaum Samud, Nabi Saleh alaihissalam. Mereka minta macam-macam dengan Nabi Saleh alaihissalam. Sampai satu tahap mereka minta keluarkan unta daripada gunung. Keluar tuan-tuan. Dia kata jangan usik, diusik tuan-tuan. Diusik, dikacau, akhirnya mereka bunuh tu. Perintah Allah SWT, Allah SWT uji. Akhirnya Nabi Soleh kata, tunggu 3 hari dalam rumah kamu. Tunggu 3 hari tuan-tuan, datang bencana yang Allah SWT bagi, hancur semua masyarakat tu. Itu kalau kita kena belajar daripada kisah-kisah orang dulu ni tuan-tuan. Kalau kita melawat satu tempat, misalnya kita pergilah ziarah tempat-tempat yang diazab oleh Allah SWT. Kalau tuan-tuan pergi Jordan kan, Urdun, pergi Laut Mati. Saya pernah pergi mandi tuan-tuan. Pergi mandi, pergi berenang kan. Ada kawan saya dia datang dan berlari tuan-tuan. Laut Mati kan, Laut Mati ni likat tuan-tuan. Dia bukan macam laut kita, dia bukan macam sungai. Dia macam air gula yang tuan-tuan buat tu likat. Macam tu lah. Kawan baik, confident je. Nak berenang kan. Tengok terjun tak tenggelam tuan-tuan, timbul. Mata pedih lah. Mata pedih lah tuan-tuan. Air garam. Tuan-tuan bayangkan air garam. Kita masuk air panas pun rasa macam kita punya bulu-bulu ni semua rasa pedih kan. Ini masuk air garam tuan-tuan. Segala-gala apa luka yang ada semua rasa pedih. Tempat yang diazab. Tapi orang alim lepas tu marah lah. Ni kenapa bawa ni kita punya student pergi Laut Mati, tempat yang dilaknat oleh Allah SWT kan. Kaum yang kaum Sodom kan, kaum yang LGBT ni tuan-tuan. Akhirnya dia diterbalikkan oleh Allah SWT. Allah SWT tunjuk kesan. Kalau tuan-tuan pergi Laut Mati nampak kesan tuan-tuan. Dia bukan terbalik gitu je. Dia terbalik terbenam terus. Seberang sana dia laut, depan seberang laut tu Israel. Tapi tinggilah dia punya tembok yang bukan dibuat oleh manusia lah. Kesan daripada benaman oleh malaikat tadi. Masuk ke bawah kesannya tuan-tuan. Itu azab daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab sifat sombong manusia tuan-tuan. Sifat sombong manusia. Kaum Nabi Lut alaihissalam, akhirnya Allah SWT, orang yang terlibat dengan LGBT. Risau tuan-tuan, LGBT ni. Pasal dia dah masuk kat Malaysia tuan-tuan. Kita duduk kat sini alhamdulillah. Kalau biasa kita punya penguasa Zat, nak pergi tangkah haluat, kalau Ustaz Naudi lah, dia ada kuasa kan, sebab dia ada apa? Dia ada tauliah. pegawai agama yang boleh tangkap, pergi rumah orang kan, buat amal makruf ni. Buat nahi mungkar. Amal makruf tak ada tauliah tuan-tuan. Amal makruf tuan-tuan semua kena buat. Nahi mungkar tuan-tuan kena buat. Cuma nak masuk rumah orang, nak ketuk rumah orang, panggil pegawai masjid lah. Tuan-tuan tak ada kuasa tu dari segi undang-undang kita. Pegawai kita pergi, kalau tangkap halwat, dapat laporan, pergi hotel tuan-tuan, laki perempuan boleh tangkap. Tapi kalau tuan-tuan pergi hotel, jumpa laki dengan laki, agak nak tangkap tak? Tak boleh nak tangkap tuan-tuan. Ngeri ya. Sekarang ni kita jadi was-was dah. Kita pun jadi fikir 2 kali dah. Sebab berlaku tuan-tuan, bukan berlaku dekat negeri luar, berlaku kat negeri kita, kat Selangor. Satu kita penguasa dapat laporan ada parti tuan-tuan, parti dekat satu tempat dekat Hulu Langat. Pergi ketuk, memang dengar lah ada parti tuan-tuan. Tengok-tengok ada arak, ada dadah dan sebagainya. Tapi yang dalam tu semua laki tuan. Laki dalam keadaan semua tak berpakaian. Tuan-tuan boleh bayangkan. Penguasa yang masuk semua terkejut je. Apa aku nak buat dia? Sebab iman tak kuat tuan-tuan. Kita iman tak kuat kan. Nampak perempuan lalu yang pakai berpakaian yang cantik-cantik pun kita rasa ajib. Apatah lagi tengok orang tak berpakaian. Laki pula tu tuan-tuan. Ramai lah tu, bukan seorang dua. Ramai. Parti kan. Tengok-tengok majoriti anak-anak Melayu.
terlibat dengan gay, LGBT lah. Kita tahu LGBT dia. Sebenarnya LGBT ni banyak, LGBTQI dan sebagainya. Banyak dia punya istilah-istilah yang sangat-sangat merisaukan dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kalau tak ada pengaruh tu, tak ada berlaku anak-anak kita kat sekolah rendah boleh buat macam mana orang-orang dewasa berjimak, tuan-tuan. Buat dekat dalam kelas. Anak-anak sekolah rendah kan masuk berita tu kan. Ini dahsyatnya pengaruh-pengaruh, tuan-tuan, pemikiran-pemikiran manusia yang dahsyat ni, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, hari ini kita kena dinding diri kita lah. Sebab dengan ancaman, dengan apa yang Allah SWT dah bagi kat orang dulu-dulu ni, tuan-tuan, dekat kaum-kaum terdahulu menjadi pengajaran kat kita. Sebab sifat sombong ni, tuan-tuan, Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali, tuan-tuan, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali yang buat kitab Ihya Ulumuddin. Hebat, tuan-tuan. Kitab Ihya Ulumuddin ni besar. Dia bukan sahabat, dia bukan tabi'in, tuan-tuan. Tapi satu orang ulama yang sangat hebat dari segi agamanya, dari segi penulisannya. Dia buat kitab Ihya Ulumuddin 8 jilid. 8 jilid ni tebal lah. Dia tak lawan Imam Nawawi. Imam Nawawi dia buat Fathul Bari, tuan-tuan, sedepa. Ada kalau tuan-tuan nak agak-agak boleh baca bahasa Arab, datang rumah saya. Ada satu kitab Imam Nawawi kan, buat kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Satu depa, tuan-tuan. Dia seorang buat. Allah, hebat orang dulu. Kita nak buat kitab undang-undang pun bergaduh kat parlimen kan. Undang-undang yang tak ada ayat Quran pun orang bergaduh, tuan-tuan. Ni imam-imam dulu nak buat. Mereka buat dengan iman, mereka buat dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali ni satu orang ahli tasawuf yang cukup hebat, tuan-tuan. Nak belajar tentang akhlak, nak belajar tentang tasawuf, belajarlah dengan kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Banyaklah Imam Suyuti dan sebagainya kan. Sebab kita ilmu ni besar kan. Kita ada ilmu akidah, kita kena belajar dengan imam ni sekian. Ilmu syariah sekian. Ilmu tasawuf ada dia punya imam-imam yang tertentu, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan, kita kena belajar. Pertama Imam Ghazali sebut manusia ni sombong sebab apa, tuan-tuan? Pertama sebab ilmu. Apabila belajar, tuan-tuan, dia rasa aku ada master, aku ada degree, aku ada diploma, aku ada PhD, aku ada profesor madya, aku ada pangkat sekian dari segi ilmu. Akhirnya manusia bangga. Ilmu ni, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita belajar, lagi banyak kita belajar, lagi rasa bodoh. Itu ilmu yang sebenar. Bukan rasa belajar sikit baru dapat degree sikit, orang-orang lain ni hancur semua. Ini semua tak pandai ni. Dengan ilmu yang ada dalam bentuk degree je. Berlaku tak berlaku, tuan-tuan? Baru belajar degree kat Mesir je, tuan-tuan. Habis imam-imam ni belasah semua. Dia yang paling hebat. Ini Imam Syafi'i salah, ini Imam Suyuti salah, ini imam ni salah. Hebat sangat, tuan-tuan, manusia ni. Macam orang kat depan ni, macam hebat sangat, orang lain tak tahu. Tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan lagi hebat. Lagi bergetar, tuan-tuan. Nak duduk depan ni, gigil. Kalau tuan-tuan sekali dijemput, kalau bagi ucapan ni, gigil, tuan-tuan, duduk depan ni. Berdebar-debar, bukan satu senang. Allah SWT, saya selalu pegang apa, tuan-tuan? Surah As-Saff, disebut apa? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu cakap apa yang kamu tak buat. Takut, tuan-tuan. Kadang fikir dua kali, ni kan aku cakap ni aku buat tak buat. Tapi niat sekurang-kurangnya, tuan-tuan, saya cakap, saya juga mampu untuk mengamalkan apa yang saya cakap. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, kita insan lemah. Sebab itu, tuan-tuan, orang kena berjaga-jaga dengan ilmu. Sebenarnya lagi banyak kita belajar, rasa-rasa kita kena ada rasa lagi bodoh gitu, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi, kalau kita belajar kat masjid lah, tuan-tuan, tak ada nak pergi belajar pergi universiti lagi. Tapi saya jumpa satu orang, tuan-tuan, umur 86 tahun, tuan-tuan. Saya memang tabik lah, saya jumpa memang saya tabik lah datuk ni. Datuk ustaz, tuan-tuan, yang khutbah kita tu, teks khutbah paling banyak dia buat. Orang dah pencen, tuan-tuan. Dah pencen jadi timbalan mufti. Dah jadi timbalan mufti, pencen lagi, tuan-tuan, jadi timbalan mufti. Datuk Masjid, tuan-tuan, umur 80 lebih. Saya tengah sibuk sikit ni, nak viva PhD. Dia dah viva PhD. Dalam masa sama, dia tengah daftar pula untuk buat master. Tuan-tuan boleh bayangkan lah. Dia dah viva PhD. Dia dah ada PhD sebelum tu. Dia viva lagi. Dia pula tengah daftar untuk buat master lagi. Hebat orang tua ni. Dahsyat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita malu. Kita dulu rasa macam habis degree ni lah. Macam sibuk sangat. Nak sambung, nak belajar, nak pergi masjid dengan ilmu. Kadang-kadang sibuk sangat, tuan-tuan. Ni orang tua ni belajar, Allah. Tak putus belajar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia cakap, saya belajar ni sebenarnya lagi jahil saja. Macam orang ada doktor lah. PhD kan. PhD kadang-kadang PhD, tuan-tuan, dia pakar dalam bidang yang tesis yang dia buat. Satu tu je. Dia bukan pakar keseluruhan. Ada doktor, semua bidang dia nak buat. Semua bidang dia nak cakap. Bukan, tuan-tuan.
Di bidang dia je macam saya kan. Degree syariah, pasal syariah je. Pasal lain tu ilmu-ilmu tambahan yang kita dapat. Saya baru ni kursus 4 bulan tuan-tuan dekat ILIM. Sebulan sekali sebulan seminggu. Saya kursus sijil tinggi kaunseling Islam dan runding cara kekeluargaan Islam. Saya belajar masuk dalam tu. Sebelum jaga masjid tuan-tuan, masuk dalam tu, ya Allah, banyak lagi ilmu tak tahu. Ilmu ini, ilmu itu. Teruknya aku ni. Last kali saya belajar ilmu pengubatan Islam. Orang hari ni belajar ilmu perubatan Islam kan. Kalau Arab panggil ilaj syar'i. Kena belajar ni tuan-tuan. Bukanlah suruh tuan-tuan jadi ruqyah orang, pegang kepala orang ruqyah. Bukan. Ni dah belajar perubatan Islam, pegang kepala orang nak keluarkan jin. Bukan. Dia pendinding diri kita tuan-tuan. Saya kongsi, nanti last kali saya kongsi untuk kita elakkan daripada sifat takbur. Tapi dah 7 suku tuan-tuan. Okey, Imam Ghazali sebut dia ada 4 tuan-tuan. Pertama, manusia sombong kerana ilmu. Yang kedua, manusia sombong kerana apa tuan-tuan? Kerana harta. Dapat lebih sikit je sombong. Sebab harta ni. Ini berlaku tak berlaku tuan-tuan? Berlaku dalam media sosial tuan-tuan. Lebih sikit. Bantu orang sini semua nak diwar-warkan. Bagus, tak masalah tuan-tuan. Tak ada masalah untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Tetapi dalam hati tu kena jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita kadang melampau sangat Ustaz. Buat konten tu kadang memalukan orang. Tahulah duit banyak tuan-tuan. Memalukan orang sana, mengaibkan orang sini, itu, bergaduh dengan orang sana, bergaduh dengan orang sini. Dia je betul, orang lain tak betul. Teruk sangat tuan-tuan. Tak salah pun, tak salah. Kadang-kadang kita tengok terharu, kita tengok baiknya orang ni, baguslah. Tapi jangan sampai tuan-tuan kita buat sesuatu itu datang dalam sifat kita, sifat riak. Aku ni orang kaya, aku boleh sedekah kat orang lain kan tak boleh. Jangan tuan-tuan. Sedekah yang terbaik ialah apabila kita sedekah, tangan kanan, tangan kiri tak mengetahui. Itu sedekah yang paling baik. Tapi kalau kita sesekali nak bagi pengajaran kan, kita buat function, kita ambil gambar kat masjid, tak ada masalah pun. Ramai-ramai pun. Ni yang sendiri-sendiri tuan. Ni tengok aku bagi sedekah kat orang. Ni tengok aku bagi orang kat orang. Akhirnya datang sifat sombong dalam diri tuan-tuan. Ingat azab yang Allah SWT bagi kepada orang yang ada sifat sombong. Allah SWT sebut dalam surah Az-Zumar ayat 32, Fabi'sa maswal mutakabbirin, maka neraka jahanamlah sebaik-baik tempat, seburuk-buruk bukan sebaik-baik tempat, neraka jahanamlah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang dalam hati dia ada sifat sombong, mutakabbirin. Sebab mutakabbir ni tuan-tuan, dia bukan sifat makhluk. Mutakabbir ni sifat Allah tuan-tuan. Mutakabbir ni sifat sombong ni hanya ada pada Allah, tak ada pada makhluk. Makhluk tak boleh ada sifat ni tuan-tuan. Bila manusia melebihi daripada Allah, akhirnya Allah SWT azab orang ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada sifat sombong. Itu panjang perbahasan tuan-tuan. Ada orang dulu marah kan. Kan ada dulu ada perbahasan cerita tentang mutakabbir ni. Janganlah tuan-tuan, kita tak ada ilmu, jangan kita bahas lah. Kita kena belajar tuan-tuan. Kena belajar sikit baru kita bahas tentang satu-satu ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, ciri-ciri orang sombong dengan keturunan. Ustaz, aku ada keturunan yang baik, keturunan orang kaya, keturunan orang alim, keturunan sekian nasab ni. Akhirnya datang perkataan ujub dan diri, bangga diri tuan-tuan, riak, Allahu Akbar. Dan yang keempat, ni yang paling banyak tuan-tuan, sombong apabila ada jabatan. Tahu tuan-tuan jabatan ataupun jawatan. Tak kisahlah tuan-tuan kerja sendiri ke, kerja organisasi dan sebagainya. Hari ni orang berebut-rebut untuk jawatan. Kita nampak hari ni dari persepsi kita, nampak orang politik berebut. Tapi sebenarnya dalam agensi tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah-setengah tempat dia punya berebut jawatan tu mengalahkan orang politik. Ya tuan-tuan. Kita tak nampak. Kita nampak yang politik, sebab politik tu dari segi media sosial kita nampak kan apa dia orang buat, keluar itu keluar ini. Tapi kadang-kadang orang berebut jawatan dalam organisasi lagi dahsyat tuan-tuan. Mengalahkan orang politik. Sebab saya dah jumpa, kadang-kadang sakit kepala. Kita tahu aib-aib orang tuan-tuan. Bukan aib orang, satu aib orang, satu lagi kita tahu aib agensi. Lagi-lagi agensi yang melibatkan agensi-agensi Islam. Berlaku tak berlaku? Berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Orang berebut jawatan, orang berebut pangkat. Sebab apa? Sebab bukan saja dia punya gaji naik, tapi dia punya act tu pun juga naik. Aku jawatan tinggi, aku penolong pengarah kanan. Dulu saya pernah terdetik tuan-tuan. Tapi istighfar tuan-tuan, kena istighfar. Kadang-kadang orang dilupakan oleh Allah SWT, akhirnya dia hanyut tuan-tuan dengan dunia pangkat ni.
Sebab itu tuan-tuan mati Allah SWT, dalam kita nak menghadapi sifat-sifat yang datang ni tiba-tiba tuan-tuan, sifat sombong, sifat riak, ujuk, takbur, angkuh ni, sifat mazmumah ni datang ni kadang-kadang tiba-tiba je. Kadang setan ganggu kita, aku ni hebat kau. Sebab itu berapa ramai yang orang-orang yang Nabi SAW sebut kan, sampaikan ilmu, tapi orang ni yang pertama masuk dalam neraka Allah SWT. Aku dah sampaikan ilmu, aku dah bagi orang ilmu dan sebagainya. Akhirnya Allah SWT sebut, engkau tipu, engkau sampaikan ilmu, engkau nak orang panggil kau orang alim, orang kau sampaikan ilmu, engkau riak sebab kau rasa engkau hebat. Akhirnya Allah SWT campak ke dalam neraka Allah SWT. Kan ada 3 golongan yang Nabi SAW sebut tu kan. Tuan-tuan mati Allah SWT, dah panjang ni, dah terang tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah SWT, sebab itu dalam diri kita kena ada dinding tuan-tuan. Dalam tubuh kita ni tuan-tuan, sebab kita ada segetul daging yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu hati ni kan. Kalau baik daging ni tuan-tuan, baiklah seluruh jasad kita. Buruk hati ni, habis seluruh, buruk kita punya seluruh amalan, bukan jasad, amalan kita, iaitu ala wahiyah qalbi. Hati ni kalau tak jaga tuan-tuan, dia bukan sahaja memutuskan satu rahim, orang beraduk, orang berperang, ni semua sebab daripada hati. Hati itu keluar dalam bentuk lisan tuan-tuan, dijaharkan. Orang marah, membuat-buat dalam hati dia, akhirnya dijaharkan dan menyakitkan hati orang lain. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ada pendinding kita selain daripada amalan-amalan ifradi. Amalan persendirian jangan tak ada tuan-tuan. Lepas pagi, petang, tuan-tuan kena selain daripada solat, selain daripada zikir, daripada baca Quran, ada zikir-zikir yang tuan-tuan amalkan dalam kehidupan tuan-tuan. Kena ada tuan-tuan, istighfar kena ada, kena selawat kena ada, tuan-tuan susunlah belajar dengan alim ulama kita. Ni berapa, kalau istighfar pagi berapa, petang berapa, sekurang-kurangnya untuk kita amal. Kalau tuan-tuan hebat tak apa, yang memang hidupnya 24 jam dengan zikir, jalan pun walaupun senyap subhanallah dalam hati dia kan, tu tak apalah. Tapi yang kita ni umat akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena amal lah. Saya dapat satu amalan, dapat ijazah daripada tuan guru yang mengajar tu lah, Ustaz Abdul Halim Zakaria, kenal kot. Dia pengurusi Persatuan Ilaj Syar'i Perubatan Islam. Saya belajar dengan dia. Dia ijazahkan banyak amalan tuan-tuan. Dia ruqyah dan sebagainya diijazahkan lah, yang kita boleh amalkan untuk diri sendiri dan juga kita bantu orang lain. Tapi ada satu amalan tuan-tuan yang tuan-tuan boleh amalkan untuk benteng diri. Dia banyak sebenarnya amalan lagi. Saya bagi ni, saya ijazahkan satu je lah. Satu amalan, Dr. Harundin juga amalkan ni. Dia belajar daripada tu. Amalan Al-Fatihah tuan-tuan, sebagai benteng kepada diri. Niatkan tuan-tuan baca Fatihah untuk niatkan Allah SWT berlindung diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, depan, belakang, atas, bawah, lagi depan, belakang, atas, bawah, lagi apa? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kanan kiri itu 6 dia ada 7 tempat tuan-tuan. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, satu lagi dekat hati. Ni paling penting ni, kadang-kadang lupa orang nak niatkan untuk jaga hati dia. Dia tahu nak dinding kanan kiri supaya jin tak masuk, syaitan tak kacau dan sebagainya. Tapi dia tak niatkan hati dia tak dilindungi daripada sifat-sifat ni tuan-tuan. Dia panggil terapi Al-Quran dengan surah Al-Fatihah. Dia baca surah Fatihah setiap kali lepas solat. Bukan lepas solat, bukan imam yang baca Fatihah tu kan, ada Al-Fatihah kan, baru doa. Ni lepas doa ni. Lepas doa ni tuan-tuan, ada kita cari satu masa, kita baca Fatihah 7 wakaf. Maksudnya Fatihah yang tak bersambung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai habis. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang 7 wakaf, ada 7 ayat daripada Bismillah sampai waladdallin. Kan ada 7 ayat tu kan. Tuan-tuan baca tu, dia bermula daripada hari Selasa. Dia panjang Ustaz, nak cerita pukul 8 tak habis ni. Kenapa sejarah hari Selasa? Tu nanti kita cerita hari lain lah. Dia bermula daripada hari Selasa sekali tuan-tuan. Selepas sekali, setiap lepas solat tuan-tuan. Dia bukan sehari sekali. Setiap lepas solat, bermula hari Selasa, baca satu Fatihah. Lepas subuh sekali, lepas zuhur sekali, lepas asar sekali, lepas maghrib sekali, lepas isyak sekali. Baca start hari Selasa. Hari Rabu berapa kali tuan-tuan? 2 kali. Hari Khamis 3 kali, Jumaat 4 kali, hari Sabtu 5 kali, hari Ahad 6 kali. 6 kali setiap kali lepas solat tuan-tuan. Tanpa ada gangguan. Jangan tuan-tuan tengah tengok TV, tuan-tuan baca Fatihah. Tuan-tuan sambil tengok WhatsApp, tuan baca Fatihah. Dia tak nak ada gangguan tuan-tuan. Waktu bersendirian. Bersendirian baca sungguh-sungguh
fokus untuk benteng diri kita tuan-tuan daripada 7 tempat, 7 arah tadi, daripada makhluk-makhluk lain atau daripada fizikal dan juga rohani kita. Kita benteng diri kita dan juga kita niatkan juga untuk anak-anak kita, kalau dia orang boleh beramal juga lagi baik tuan-tuan. Hari Isnin 7 kali, setiap kali lepas solat tuan-tuan beramal lah. 7 kali wakaf. Dia banyak lagi kalau nak ayat-ayat lain tuan-tuan. Tapi Fatihah ni semua orang hafal dan semua orang boleh beramal. Dia ada ayat-ayat yang kadang-kadang tak semua orang boleh hafal. Ni ayat-ayat yang tuan-tuan hafal bermula daripada hari Selasa, amalkan dalam kehidupan kita sampai kita mati. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang memang dah dapat kan ijazah itu. Saya ijazah kepada tuan-tuan. Ijazah. Saya tak layak pun nak ijazahkan apa-apa. Saya bagi amalan ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga saya dapat amalkan, tuan-tuan juga dapat amalkan. Dia kalau perubatan Islam ni dia ijazahnya lain tuan-tuan, dia ada main pegang. Nah itu cara dia lah. Ini cara kita belajar tuan-tuan untuk kita dapat amalkan sama-sama dalam kehidupan kita. Tuan-tuan mati Allah SWT, saya rasa sekadar tu untuk kita punya perbincangan. Lama dah 7.30. Tapi sebab hari Ahad kan, bukan hari Senin. Kalau hari Senin marah orang kan, sebab orang nak pergi kerja. Tapi hari Ahad ni santai-santai tuan-tuan, kita berehat, pergi kondangan, sambil-sambil kita beramal, kita bermuhasabah. Hari Ahad ni hari untuk kita muhasabah diri, sebab kita akan bertemu dengan hari Isnin, hari yang baru. Dan juga hari ini tuan, kalau pejam celik sebenarnya hari ini hari yang cukup bersejarah. Tuan-tuan tahu kenapa? Tu kat bawah kali tu 1 Rabiul Awal tuan-tuan. Hari, bulan kelahiran dan kematian, kewafatan Nabi SAW. Tu kita kena banyakkan. Bulan ni bukan bulan ni je hari-hari, tapi bulan ni kita kena banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tahu macam mana sejarah kan, bagaimana Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, itu juga berlaku pada akhir bulan Safar dan juga awal bulan Rabiul Awal. Nabi SAW sampai ketika hijrah sampai ke Madinah ialah pada awal Rabiul Awal. Semua Sayyidina Umar nak susun tuan-tuan tahun Nabi hijrah, ambil 1 Muharram itu sebagai permulaan dalam Islam. Itu sejarahnya dah tuan-tuan. Dia bukan Nabi hijrah 1 Muharram. Nabi hijrah pada akhir Safar sampai ke Madinah pada awal Rabiul Awal. Tuan-tuan yang mati Allah SWT yang baik daripada Allah SWT, yang kurang dan lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudahi dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-A'la. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa allazina amanu. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.